Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya adalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi Jumaah yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatannya kepada kita dengan diberikan hidayah taufik untuk hadir sama-sama meneruskan kuliah kita memahami dan mempelajari isi kandungan surah-surah Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi berada di surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita secara umumnya hari ini antara kelas-kelas yang akhir untuk surah Fatihah, kerana di bahagian belakang dalam kitab, dalam buku yang kita baca ini adalah bahagian yang perlu ditelusuri menjadi bahan bacaan. Tak susah dah. Daripada awal-awal ni yang banyak diterangkan tentang makna lafaz selepas ni, dia tentang juga penerangan surah Fatihah, tapi lebih kepada penerangan cara tematik, pengajaran dan sebagainya boleh dibaca bagi siapa yang boleh ditelaah oleh siapa-siapa yang ingin mendalami atau memperluaskan perbincangan berkaitan dengan surah Fatihah. Dan anda cadangkan selepas ini surah yang kita akan pergi pada surah 30 juzuk tu lah, daripada surah Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Wallah, dan bukunya pun ada cadangan kita dah tunjukkan. InsyaAllah kita berpindah kepada surah yang seterusnya, bukan kerana tak nak habiskan buku ni. Kalau tak rasa tak habis-habis kita dan perbincangannya, kerana buku ni kita guna di separuh jalan, bukan daripada awal. Jadi kita akan temukan banyak pengulangan. Bukan tak bagus pengulangan, tapi kerana faktor masa, dan kita juga perlu untuk melihat kepada tadabbur surah-surah yang lain, maka cadangan anak untuk kita nanti kita berpindah ke surah seterusnya. Dan ada buku tafsir juzuk 30. 30 karangan Dr. Abdullah Yassin. Satu kebetulan beliau hadiahkan pada minggu lepas, beliau hadiahkan buku beliau. Buku-buku beliau banyak beliau hadiahkan. Salah satu buku saya tengok yang menarik ialah buku 30 atau tafsir 30 juzuk. Bila saya perhatikan isi kandungannya baik, berbahasa dengan bahasa yang mudah dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan kelas lah. Macam buku sekarang ini sesuai, tapi dia panjang. Bila panjang, kita beri peluang kepada tuan-tuan untuk baca dan telaah sendiri, insyaAllah. Okey, kita hari ini pada muka surat 64. Waladhdallin. Terakhir, walaupun dah disebutkan, betul, 64. Kita berada pada ayat terakhir surah Al-Fatihah, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pada bahagian ghairil maghdubi alaihim, Allah kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini permintaan kita bersama dengan golongan muhtadin, orang-orang yang diberi hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri nikmat, iaitu orang-orang yang telah menerima hidayah atau muhtadin tadi.
ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Bukan orang yang kamu murkai. Secara ringkasnya, apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, ghairil maghdub diterjemahkan bahawa mereka adalah golongan Yahudi. Mereka adalah golongan Yahudi. Kenapa? Ada 4 sebab. Pertama, puncanya kerana mereka tidak beramal. Atau kata penulis, hilangnya semangat beramal. Ini punca pertama. Orang Yahudi diberikan pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang sebahagian daripada kebenaran yang menjadikan mereka cukup untuk menjadikan mereka sepatutnya mengikuti kebenaran. Sepatutnya mengikuti jalan Nabi SAW. Pengetahuan mereka berkaitan dengan kebenaran Rasulullah SAW dan kebenaran agama Islam. Pengetahuan mereka berkaitan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu kebenaran Al-Quran Karim secara asasnya. Pengetahuan tersebut cukup untuk menjadikan mereka mengikuti Nabi SAW. Bila kita kata Yahudi ni mengetahui kebenaran, tidak bererti mereka ni lebih alim daripada ulama Islam. Kadang-kadang saya selalu ingatkan juga orang yang selalu cerita tentang Yahudi ni hebat sebagainya, seolah-olah Yahudi ni semua benda dia pandai dan otak dia terlalu luar biasa. Betul lah, dia bangsa yang ada kepandaian, tapi bukanlah mereka ni deva ke, bukanlah mereka ni memiliki segala kekuatan di atas muka bumi ini. Sebab tu cara pengulasan, sekarang pun ada banyak orang ulas tentang teori konspirasi Yahudi. Betul, kita cerita tentang makar Yahudi, ada konspirasinya dan sebagainya. Namun jangan dibayangkan bahawa mereka mempunyai kemampuan luar biasa. Sehingga kan ada orang yang cerita tentang Yahudi, mereka kata Yahudi ni lebih alim daripada ulama-ulama Islam. Dahsyat sangat tu. Kebenaran yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah secara detailnya yang ada pada Yahudi, bukanlah kebenaran detail sehingga mereka mengetahui isi kandungan agama yang detail lebih daripada orang Islam. Tidak. Kebenaran yang dimaksudkan situ adalah mereka mengetahui siapa yang betul, siapa yang salah. Jelas di situ. Yahudi tahu bahawa Islam itu betul. Yahudi tahu bahawa Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Yahudi tahu bahawa Quran yang diturunkan kepada Nabi adalah salah satu dari kitabullah, malah kitab yang paling agung. Yahudi tahu bahawa umat Islam ialah umat yang berada di atas kebenaran. Ini adalah pengetahuan basic yang sepatutnya menjadikan mereka berpindah status daripada al-maghdubi alaihim kepada siratal ladzina an'amta alaihim. Namun mereka lebih memilih berada di dalam kesesatan, berada dalam kemurkaan Allah dan kesesatan kerana mereka jual keindahan hak yang mereka miliki dengan keuntungan duniawi. Okey, jadi al-maghdubi alaihim ringkasnya Yahudi. Ini yang kita baca pada pertemuan yang lepas. Yahudi. Apa sebab kenapa mereka ni dikategorikan sebagai orang yang Allah murka? Ada 4 sebab. Sebab pertama, tidak beramal. Sebab kedua, mereka melakukan syirik. Kisah bagaimana mereka menyembah anak sapi, anak lembu ketika Nabi Musa pergi mengambil wahyu di Tursina. Ketiga, mereka mengingkari Al-Quran dan dengki kepada Rasulullah SAW sedangkan mereka mengetahui kebenaran. Lawan Al-Quran, lawan Nabi. Sebab ketiga. Dan sebab keempat, mereka lawan Allah. Jelas-jelas mereka lawan Allah sehingga Allah tukar bentuk mereka menjadi kera dan babi. Sebenarnya bukan mereka di sini adalah sebahagian daripada mereka. Jadi dari penulis bawakan 4 sebab tadi, antara sebab-sebab yang
disebutkan dalam Al-Quran bahawa punca mereka dimurkai. Kenapa 4 sebab ini dibawa? Sebab dalam ayat itu disebut sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Mereka akan ditimpa dengan kemurkaan Tuhan mereka. Kita jumpa dengan perkataan-perkataan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka ditimpa dengan kemurkaan di atas kemurkaan dan sebagainya. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita masuk kepada ciri yang pada kumpulan yang seterusnya, iaitu kumpulan waladdallin, iaitu kita minta dijauhkan daripada kumpulan-kumpulan yang tersesat. Waladdallin, wa artinya dan, la tidak juga, dan tidak juga ad-dallin, golongan yang sesat. Seperti yang saya sebutkan pada awal kuliah dahulu, ad-dallin, kalimah ad-dall dalam bahasa Arab digunakan dengan 2 makna. Ad-dall. Ad-dall dalam bahasa Arab digunakan dengan 2 makna. Satu dengan makna yang terkeji, satu dengan untuk menceritakan suatu keadaan. Walau bagaimanapun golongan ad-dall berkongsi, kedua-dua penggunaan berkongsi pada keadaan seseorang yang tidak mengetahui. Erti pertama dhal ialah golongan yang tersesat. Yang kedua dhal, golongan yang bingung. Golongan yang tercari-cari. Mereka ni, keadaan dhal ini mewakili orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Dan orang yang tak tahu kebenaran ada 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang selesa di atas kejahilan, tak tahu kebenaran, dan mereka jadikan kejahilan mereka itu sebagai gaya hidup. Ini yang saya ceritakan berkaitan dengan golongan ateis. Atheism adalah golongan yang tidak mengetahui, tidak kenal Tuhan. Hati mereka meronta untuk mencari Tuhan. Namun mereka selesa dengan ketidakpengetahuan mereka tentang Tuhan. Dan mereka menjadikan kelompok mereka sebagai kelompok atheism yang tidak mengenal Tuhan atau menafikan kewujudan Tuhan. Oleh kerana mereka jahil, mereka nafikan apa yang mereka jahil, mereka tutup pintu. Sekadar ni, tak perlu kita cari Tuhan. Kita nak cari Tuhan tak akan jumpa. Tutup pintu dan patternkan. Letakkan kumpulan mereka sebagai satu kumpulan bahasanya kumpulan jahil lah, kumpulan jahil tentang Tuhan asalnya, tapi mereka letak dengan nama-nama yang baik. Di kalangan mereka ada golongan yang tidak tahu. Mereka tahu bahawa Tuhan ini, alam ini mesti diciptakan oleh Tuhan. Tapi apakah Tuhan tersebut mereka tak tahu. Mereka hanya tahu ada something yang ciptakan, mereka namakan mereka sebagai somethingism. Kat sini jadi masalah. Apabila kejahilan itu dipatternkan, dijenamakan. Apabila kejahilan tadi, bila seseorang itu dia jahil dan dia merasa selesa dengan benda jahil dan menjadikan kejahilan itu sebagai satu pemikiran yang menjadi anutannya. Dan ini bersesuaian. Kenapa saya ulas benda ini semula? Kerana bersesuaian dengan mesej yang dihantar oleh Aunty Hamidah semalam. Tak silap saya, Aunty Hamidah yang hantar semalam. Rahimah. Aunty Rahimah. Okey. Okay. Jadi berkaitan dengan satu anti Quranis ataupun golongan Quraniyun, okay, yang terlibat dengan kumpulan Quraniyun. Jadi kalau nak tahu siapakah Quranis atau Quraniyun, mereka salah satu pada golongan ad-dallin. Kita tak syarah lagi tu tak makna ad-dallin, tapi saya ulas dulu perkataan ni. Mereka keadaan seperti yang disebutkan oleh mereka, seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh
wanita dalam video tersebut, ciri-ciri yang dipaparkan adalah ciri-ciri golongan ad-dallin. Apa arti ad-dallin? Ialah orang yang berada di atas kesesatan dan selesa dan ingin kekal dalam kesesatan tersebut. Berbeza dengan kalimah ad-dall yang disebutkan dalam surah Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala dapati kamu dhal, kamu mencari-cari kebenaran. Fahada, maka Allah berikan hidayah dengan Allah turunkan wahyu. Nabi SAW, daripada awal lagi Nabi tak pernah sujud dengan berhala. Nabi tahu ini batil. Daripada awal lagi Abu Bakar tak pernah sujud dengan berhala. Antara orang-orang yang sejak pada awal lagi mengetahui bahawa penyembahan berhala adalah satu perkara yang batil. Dan berhala-berhala tersebut tidak layak untuk disembah. Dan golongan begini wujud dalam masyarakat Arab. Cuma untuk mereka mengenal kebenaran, mereka perlu pada usaha. Perlu cari. Wujud dari kalangan mereka yang cari seperti Waraqah, jumpa dengan agama Kristian, sebahagian mereka jumpa dengan agama Yahudi, sebahagian mereka Adi bin Hatim pergi cari berpindah daripada agama Yahudi kepada Kristian, kemudian kembali cari Nabi SAW, meninggal sebelum Nabi wafat, macam-macam. Jadi orang-orang begini, mereka selamat. Pada zaman mereka selamat dan mereka dah kaum mukmin pada zaman tersebut kerana mereka cuba mencari kebenaran. Dan kebenaran yang ada pada mereka, mereka beramal dengan kebenaran yang sekadar kemampuan. Sebab tu, siapa kata agama Islam zalim? Tidak. Hukum Islam. Ketika zaman jahiliah sekalipun, ada di kalangan orang manusia yang beragama dengan agama Hanifiyah ataupun yang mencari kebenaran dan menemui dan beramal dengan kebenaran yang mampu dicapai pada zaman tersebut. Selepas daripada Nabi diutuskan, sebelum Nabi diutuskan, Nabi sendiri mencari kebenaran. Nabi pernah jumpa dengan Nabi pernah jumpa dengan beberapa agama lain. Nabi nampak amalan agama lain ketika Nabi berjalan ke Syam. Kisah Buhairah dikhilafkan sabit ataupun tidak sabit. Pendeta Buhairah atau disebut Bahirah sebenarnya. Bahirah lebih tepat, dia terkenal dengan nama Buhairah. Pendeta Bahirah. Kemudian Nabi tahu tentang kewujudan golongan Yahudi dan sebagainya. Namun kebenaran yang sebenar, agama yang sebenar, semua agama ni ada masalah. Masalah mereka ada syirik, ada kesyirikan yang berlaku dan ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan fitrah tidak boleh menerimanya. Sehingga kan Nabi memisahkan diri ke tempat-tempat tertentu. Nabi cuba cari keadaan Nabi yang sedang mencari kebenaran sebelum Nabi diturunkan wahyu, Allah namakan sebagai dhal. Itu orang yang mencari, orang yang masih bingung mencari kebenaran. Orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil ataupun orang yang tidak tahu kebenaran, namun mereka ingin belajar dan terus mencari, mereka adalah orang-orang yang terpuji sifatnya. Dalam semua bab, tidak ada orang yang lahir dengan keadaan alim. Semua kita lahir dengan keadaan tidak tahu sesuatu pun. Jadi, kita jangan rasa malu bila kita tak tahu sesuatu. Ada orang, mereka rasakan bahawa kalau mereka ni, bila mereka tak tahu dan mereka tanyakan pada orang, akan nampak mereka ni bodoh. Jadi mereka malu bertanya, malu belajar. Sampai ke penghujung akhir hayat mereka, maka mereka tak pandai mengaji. Baca Quran pun tak pandai. Sebahagian mereka tak pandai solat. Dan sekarang ni ramai orang yang begini. Bukan kerana tak nak solat. Hati ni meronta nak solat. Macam-macam dalam jiwa ni, kalau tanya pada pengalaman mereka, dalam jiwa ni ketika nampak orang solat, mereka tahu bahawa mereka jauh daripada agama dan orang yang sedang solat itu berada di atas hidayah. Cuma mereka nak luahkan bahawa saya tak pandai solat, nak jumpa dengan guru-guru dan dia minta tunjuk ajar satu perkara yang berat. Mereka rasa terutamanya orang-orang yang telah mencapai level profesional, memang orang-orang yang diketahui mempunyai kepakaran dalam bidang mereka. Tiba-tiba nak datang
duduk belajar Al-Quran dan solat, mereka merasa diri mereka hina. Akhirnya orang-orang yang begini, mereka cari jalan pintas. Mereka juga ingin, mereka nak kekalkan nilai profesionalis yang ada pada diri mereka. Akhirnya mereka memilih kumpulan-kumpulan yang mudah menjanjikan bulan dan bintang. Semua kumpulan selain Ahlussunnah wal Jamaah, kumpulan-kumpulan yang tersesat ini, kumpulan-kumpulan yang mereka memberikan jaminan syurga. Mereka memberikan jaminan bahawa jalan mereka, apa yang mereka tawarkan, pasti siapa sahaja pengikut mereka pasti syurga. Jadi mereka membayangkan ajaran Islam, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai ajaran yang tak pasti. Atas alasan apa? Atas alasan kita beramal belum tentu syurga. Kat sini antara poin utama yang perkara utama atau jalan utama yang menyebabkan ramai orang-orang yang tak faham agama terjebak dengan kumpulan-kumpulan yang sesat. Kenapa? Mereka dijanjikan dengan janji-janji yang jelas. Jadi kedudukan mereka seperti golongan, seperti sahabat pada zaman Nabi SAW yang dijanjikan syurga pada mereka. Dan ini antara sebab pertama. Jadi mereka kerana kejahilan mereka, mereka tak tahu tentang kaedah dalam agama Islam. Kita sebagai umat Islam, semua umat Islam yakin bahawa mengikuti Nabi SAW wajib seorang itu masuk syurga. Pasti seorang masuk syurga. Apakah keadaan yang menyebabkan kita tak dihukumkan, tak diyakinkan diri kita ke syurga atau tidak? Sebab kejahilan kita terhadap personal orang-orang secara perorangan. Kalau secara manhaj dan secara panduannya, kita orang yang ikut sunnah Nabi pasti ke syurga. Orang yang tolak hidayah dari segi formulanya pasti ke neraka, dari segi rujukannya. Cuma kenapa kita tak boleh hukumkan seorang itu ke syurga atau ke neraka secara jelas dan secara kita hukumkan seorang secara personal bahawa dia ke syurga atau neraka, kita tak boleh hukum sebab kejahilan diri kita tentang keadaan dia dan keadaan perkara gaib. Sebab kita jahil saja, sebab kita tak confirmkan. Mungkin orang yang buat baik dia tidak ikhlas, Allah tak terima. Mungkin orang yang buat jahat Allah ampunkan dia. Kemungkinan ini dah yang menyebabkan kita tidak boleh menghukumkan siapa sekalipun. Namun dari segi panduan Allah jelas, jalan menuju ke syurga jelas, jalan yang membawa ke neraka jelas. Bagi kumpulan-kumpulan sesat, mereka bawa konsep yang lain. Ikut je kami, tak kisah, tak apa-apa. Bayar je duit. Orang-orang kaya sekadar 60,000 untuk masuk syurga, tak susah. Kumpulan sesat bagi dana yang besar. Ada yang nak masuk syurga cepat, okey bayar 1 juta, bayar setengah juta, 300,000, 200,000. Kemudian ada pengikut yang susah. Nabi dia kata diskaun. Kalau kamu hanya 60,000, 40,000. Kamu hanya 30,000. Sebab apa? Semua sekali nak syurga. Kumpulan-kumpulan yang begini, kumpulan-kumpulan yang begini dan juga mana-mana ideologi yang begini, mereka ini masuk dalam ciri-ciri kategori yang disebut sebagai ad-dhalin. Ini yang kita bacakan pada hari ini. Okey, muka surat 64. Orang-orang yang tersesat adalah yang minim ilmu, iaitu sedikit ilmunya, yang minimum ilmunya, sekalipun sibuk beramal. Ini jelaslah. Ad-dhalin adalah golongan yang ilmunya sedikit, namun mereka sibuk beramal. Kerana kejahilan mereka, mereka merasakan bahawa diri mereka dengan keadaan yang jahil begitu boleh beramal. Malah sebahagian mereka sekarang bukan sekadar beramal. Mereka adalah pendakwah-pendakwah. Bukan sekadar jahil dan beramal dengan kejahilannya. Mereka mengajak manusia kepada kejahilan mereka kerana telah dipatentkan tadi. Kejahilan yang telah dipatentkan.
Golongan Nasara tersesat. Allah kata ad-dhalin. Nabi ad-dhalin, sesat. Tersesat dalam akidah mereka. Dan mereka bukan sekadar patenkan kejahilan mereka, mana kekalkan diri mereka dan tutup pintu perbincangan berkaitan dengan akidah yang hak ataupun tidak. Mereka mengajak manusia. Agama yang paling banyak mengajak, agama missionary yang ajak manusia kepadanya adalah agama Nasara. Sebab apa? Kenapa agama begini semangat pengikutnya untuk beramal, ada semangat untuk menyebarkan semangat. Kadang-kadang kita nampak mereka pula kuat bersatu. Terutama kumpulan-kumpulan yang sesat, mereka sangat bersatu. Kerana kesatuan mereka adalah maslahat kepada syaitan. Mereka bersatu itu satu kebaikan untuk syaitan. Syaitan tak ganggu mereka. Itu pun mereka bergaduh kerana diri mereka sendiri. Syaitan, bila ada satu kumpulan-kumpulan yang berkumpul di atas kesesatan kejahatan, itu awliya mereka. Wali-wali syaitan. Jadi syaitan tak akan ganggu. Syaitan malah cuba cari jalan supaya makin bersatu, kerana dengan persatuan kumpulan yang sesat, kumpulan yang jahil dan sebagainya, mereka akan menjadi musuh kepada umat Islam. Berbeza daripada umat Islam. Kita ni, kita sentiasa menjadi bahan, jadi tempat syaitan memecah belahkan kita. Syaitan akan fokus kepada orang Islam. Kerana bersatunya umat Islam akan menyebabkan ajaran-ajaran syaitan diperangi. Menyebabkan ideologi yang dibawa oleh syaitan akan sirna, akan hilang. Tentu syaitan, daripada bila kita nak buat baik sahaja, syaitan akan kacau. Bermula daripada baru nak berkahwin, dua pasangan nak berkahwin, nak bernikah, syaitan kacau. Sebab apa? Dengan perkahwinan akan menghalangnya terjadinya perzinaan antara dua orang tersebut. Padahal masih banyak lagi. Ada ruang lagi zina seperti tempat yang lain. Tapi syaitan sedih. Sebab apa? Ada jalan halal untuk seseorang itu melepaskan hawa nafsunya. Syaitan sejak pada awal kerjanya halang manusia bersatu di atas kebenaran. Kalau begitu, kalaulah suami isteri yang berkahwin, syaitan pun kacau, macam mana dengan AJK Masjid? Taklah cerita yang besar dulu. AJK Masjid dulu. Bila kita duduk dalam, sama-sama orang baik dalam kampung, nak buat kebaikan, syaitan akan datang. Walaupun dalam satu organisasi yang sangat kecil. Berlaku salah faham, berlaku bermasa muka. Untuk apa? Untuk buat benda baik. Berlaku perbezaan pandangan antara ustaz-ustaz. Perbezaan pandangan memang wujud. Tetapi perpecahan itu yang diharamkan syarak. Perbezaan pandangan yang membawa kepada berakhir dengan watawasau bil haq, dengan berpesan-pesan kepada kebenaran, ini satu perkara rahmat. Berbeza tapi rahmat. Oleh kerana kita berbeza, kita dapat tahu sisi pandang daripada pihak yang lain. Kadang-kadang banyak benda yang kita dapat yang kita tak perasan. Ilmu tu berkembang. Kerana kita berbeza, maka kita nampak sisi pandang orang lain. Kadang-kadang kebenaran berada di pihak mereka. Perbincangan-perbincangan ilmiah dilakukan menyebabkan dunia ilmu itu berkembang. Kerana bermula daripada perbezaan pandangan. Namun perpecahan adalah satu perkara yang terkeji sampai bila-bila. Sebab tu dah berbeza, lain maknanya dengan berpecah. Iftiraq ni lain. Khilaf lain, ikhtilaf lain. Ini perbincangan dari segi istilah. Bahasa mudah kita, berbeza pandangan, berbeza dengan berpecah. Berpecah. Soalan, balik semua daripada soalan yang makcik tu bawa. Hai orang-orang yang nak hukumkan orang, korang belajarlah bahawa dalam Islam ni ada banyak kumpulan. Makcik bawa start mukadimah, kita dengar, kita tahu apa? Mukadimahnya nampak betul, tetapi dibawa pada tempat yang salah. Dalam Islam, banyak kumpulan. Betul? Banyak kumpulan.
Tapi adakah kebenaran berada pada semua kumpulan? Tidak mungkin. Kena cek balik, tengok mereka berbeza dalam bab apa. Berbeza dalam bab apa. Kalau mereka berbeza dalam ketaatan, artinya semua solat, semua ikut Al-Quran, ikut sunnah, ikut Nabi, cuma beza cara salah mereka berbeza pandangan dalam bab cara melaksanakan perintah Nabi SAW. Artinya mereka kalau mereka solat, mereka beza. Nak baca Fatihah kuat ke perlahan? Contoh. Kedua-duanya sunnah Nabi. Yang mana lebih banyak kita amalkan? Ya, perbezaan tersebut tidak menyebabkan perpecahan. Kalau berlaku perpecahan sebab kejahilan, tak nak bertolak ansur pada tempat kita boleh bertolak ansur. Kenapa perlu bertolak ansur? Sebab kedua-duanya sunnah Rasulullah SAW. Kedua-duanya ada sandarannya. Kenapa kita perlu berpecah dan bergaduh sesama umat Islam dalam perkara yang memang Nabi bagikan ruang untuk kita berbeza, malah bukan berbeza. Nabi bagi ruang untuk kita, kadang-kadang kita buat begini, kadang-kadang begini, salah satu kepelbagaian dalam mengamalkan sunnah Rasulullah. Berbeza dalam bab kepelbagaian, tak ada masalah. Saya jumpa Prof. Prof. Datuk Shanong. Prof suka makan apa? Saya suka makan nasi lemak. Prof suka makan roti canai. Bila kat meja tu nampak nasi lemak, roti canai, tiba-tiba beliau pula nampak roti canai. Rasa macam sedap pula roti canai. Tengok roti canai depan. Oh, roti canai banjir lah. Macam roti canai sarang burung lah. Macam-macam sekarang. Dulu tak ada. Sekarang macam-macam. Jadi kepelbagaian tak ada masalah. Hukum asal boleh makan. Hukum asal adalah Islam suruh kita makan. Jaga jadi benda asal kita, tajuk kita makan. Kepelbagaian tak ada masalah. Dalam masalah agama, dalam perbezaan-perbezaan fiqhiyah, masalah-masalah fiqh yang memang ada dalilnya, masing-masing ada dalil, cuma perbezaan dalam cara pandang tertentu, pelbagai sebab menyebabkan berbeza. Perbezaan tersebut perbezaan yang tidak menyebabkan manusia berpecah. Sebab itu dinamakan masalahnya furu'. Contoh. Kita test sikit. Solat. Solat ni, kita solat. Kewajipan solat, ini perbezaan yang asas ke atau furu'? Solat. Persoalan asas ataupun cabang? Asas. Terima kasih. Ya, terima. Asas. Solat adalah asas. Apa maksud asas? Seluruh umat Islam tidak berbeza pandangan bahawa semua orang Islam wajib solat. Solat diwajibkan 5 waktu. Asas. Semua tak berbeza. Solat adanya berdiri, rokok, sujud dan duduk. Tak ada siapa khilaf. Jadi kita temukan urusan yang Nabi bawa, ajaran Islam yang usul yang Nabi bawa semua sekali, jelas orang boleh pergi kat Mekah semua solat. Dalam mazhab mana sekalipun duduk solat sekali. Cuma bezanya pada soalan furu'. Bila sahabat meriwayatkan berkaitan tempat Nabi letak tangan, cara nak faham bahawa macam mana cara Nabi letak tangan, di situ berlaku perbezaan. Di mana tempat letak tangan berdasarkan kepada hadis-hadis yang sedia wujud. Cara kefahaman. Sudah pasti yang paling tepat adalah yang betul, salah satu daripada pandangan tersebut. Tapi tidak boleh diputuskan bahawa yang pandangan manakah yang dikatakan 100% betul dan yang lain confirm tak betul. Tak boleh. Sebab di masalah itu masing-masing. Kita dalam masalah-masalah begini, kita letakkan bahawa pandangan kita adalah pandangan yang kita rasa paling kuat, namun masih lagi kemungkinan pandangan orang lain ada salah. Kita ada perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan dalam masalah-masalah furu' begini boleh berlaku. Dan kita boleh bertolak ansur. Tapi seperti yang makcik ni bawa, perbezaan dalam bab akidah, bab kepercayaan, asasnya yang dibawakan dalam Islam ada kumpulan ahli sunnah, ada kumpulan
ada kumpulan Syiah, ada kumpulan Quranis, dia mula bawa. Kumpulan-kumpulan ini, firaq, mereka bukan mazhab. Sebab itu ada beza antara mazhab dengan firaq. Mazhab wujud dalam Islam, iaitu asasnya sama, ikut Al-Quran, ikut sunnah, dan berhujah dengan semua dalil-dalil yang sahih, dan mereka hanya berbeza pada bab yang cabang. Inilah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya, yang inilah dia mazhab-mazhab dalam Islam. Namun kumpulan Quranis, kumpulan Ibrahim, kumpulan Syiah, kumpulan Rafidah, kumpulan Khawarij, Rawabidah, dan semua kumpulan-kumpulan yang kita belajar, mereka bukan golongan Islam lagi. Mereka terkeluar daripada ajaran Islam. Bukan maksudnya mereka kafir lagi. Tak, mereka masih dari Islam. Tapi terkeluar daripada ajaran Islam yang diterima oleh, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh makcik ni, dia di Quranis. Apa arti Quranis? Bukan golongan pecinta Al-Quran. Quranis adalah golongan anti hadis yang mengajak manusia cukup dengan Quran. Dan Quran tu pula hanya terima word by word. Nak kata haram, nak mereka juga haram, apa yang dikatakan haram, mereka tolak segala hukum hakam Islam secara umum. Maknanya, kalau Quran sebut, baru kami terima. Jadi dia nak cari contoh, tutup aurat. Walaupun Quran suruh tutup, suruh seorang perempuan itu melabuhkan pakaian tutup semua ni, dan mereka tak tafsirkan sunnah, mereka tolak sunnah. Macam mana cara mereka tafsirkan? Tak apalah. Tak apalah pakai apa sekalipun. Sebab apa? Tak ada disebutkan dalam Islam cara berpakaian yang jelas. Hukum apa lagi? Masuklah hukum apa sekalipun. Selagi tak jumpa perkataan by word, Quran kata benda ni adalah haram, amalkan. Inilah kumpulan Quranis. Atau nama lainnya kumpulan anti hadis. Mereka masih lagi mengaku sebagai Islam. Namun mereka berada di atas ajaran bukan ajaran Islam. Sebab mereka menolak sumber Islam secara asasnya. Mereka tolak hadis. Jadi kumpulan begini, orang-orang begini, tidak boleh kita katakan bahawa ini adalah perbezaan pandangan yang boleh diraikan. Kita perlu melakukan usaha supaya mereka ini dikembalikan kepada jalan yang betul. Tetapi kalau perbezaan pandangan dalam masalah furuk, kita tak kata, saya kena dakwah orang-orang Hanafi perlu jadi Syafi'i. Tak perlu pun. Tinggal cari hak. Antara sesama Islam, cari yang mana lebih kuat pandangan, yang mana lebih rajih, yang mana dalilnya lebih kuat. Ini perbincangan dalam sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Cari yang mana lebih kuat, beramal. Kalau tak ikut sekalipun terpulang, tak ada masalah. Masalah khilaf yang mu'tabar, yang boleh berbeza pandangan padanya. Tapi kalau khilaf, tolak hadis, mana kita boleh biarkan? Khilaf, buat khilaf dalam masalah yang disepakatkan, berkaitan dengan aurat, berkaitan dengan tutup aurat, menghalalkan aurat didedahkan. Kita tak boleh biarkan. Menolak pandangan salaf secara umum. Kalau hadis pun dia tak terima, macam mana dengan pandangan salaf? Lebih jauh dia tak terima. Dan kumpulan ini tak habis kat situ. Kerana Quran yang dikata by word sendiri pun, dia pun tak faham bahasa Arab. Nak by word macam mana? Bahasa Arab pun tak faham. Jadi mereka bergantung kepada tafsiran kumpulan yang sama dengan mereka. Yang pergi pada orang Arab, cek pada geng-geng Arab yang jahil, yang sama tak tolak hadis, jadilah Quranis seperti mana Quraniyun yang ada di Mesir, kebanyakan Mesir, Pakistan, dua negara yang banyak kumpulan Quraniyun. Golongan anti hadis. Kalau rujuk kepada, mereka tak nak pergi lagi kepada kumpulan al-hadis. Kumpulan mereka tak pergi pada kumpulan Quraniyin, anti hadis. Mereka duduk sesama mereka, akhirnya mereka lebih seronok menafsirkan Quran dengan Quran ditafsirkan bukan dengan bahasa Arab, tapi ditafsirkan dengan nombor-nombor, ditafsirkan dengan bentuk-bentuk huruf,
ditafsirkan dengan pelbagai perkara yang betul lah disebutkan oleh, akhirnya mereka cenderung kepada kumpulan batiniah yang menjadikan nama Muhammad itu adalah manusia, atau dikatakan Allah. Saya tak nak sebut, tapi sebenarnya agama mereka katakan Allah itu sebenarnya maksudnya kemaluan dan sebagainya. Waliyahzubillah. Kumpulan-kumpulan begini akhirnya mendapat tempat pada orang-orang yang jahil tak nak belajar. Asalnya nak kembali pada agama. Tahu mereka tak tahu. Mereka tahu bahawa mereka tidak tahu bahasa Arab, tak tahu mengaji. Dan mereka ini perlu kembali pada agama. Tapi kerana malu, tak nak duduk mengaji, tak nak belajar, nak balik agama, rasa mereka terlalu jauh dan susah, dan mereka terpaksa bermula daripada bawah, terpaksa jadi seperti kanak-kanak yang mula belajar Al-Quran semula, menjadikan mereka hina. Mereka tengok rupa-rupanya, oh dalam Islam ada mudah jalannya. Quran ni jadi susah, nak kena belajar, kena ikut orang Arab susah. Quran bukan untuk orang Arab saja, dia mula keluar syubhat-syubhat, dia terima. Quran untuk seluruh alam. Jadi kenapa perlu faham bahasa Arab, ikut orang Arab? Itu bangsa Arab. Kita Quran yang ada, hidayah kepada kita kononnya, hidayah pada kita adalah kena mengenali Quran dengan cara kita. Jadi mereka carilah guru-guru Melayu, Nabi-Nabi Melayu, atau orang-orang yang dapat ilmu kasyaf direct dari kumpulan Melayu yang tahu rahsia Al-Quran dengan sendirinya. Wujudlah penafsiran Quran berdasarkan kepada batiniah, batin. Tafsiran batin ialah tafsiran yang tidak berdasarkan kepada makna Al-Quran, tetapi tafsiran yang diketahui secara direct oleh guru tadi, kononnya dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kira huruf ada berapa, mereka kira. Kalau yang kira huruf, kira perkataan dengan tujuan untuk tafsir dengan jelas, dengan betul, dengan kaedah yang benar, tak ada masalah. Tapi mereka ni asas pada golongan batiniah ialah kejahilan mereka dalam agama, dalam menafsirkan Quran, ikut kehendak mereka, dan mereka hanya bergantung pada nombor-nombor dan sebagainya. Akhirnya wujudlah daripada asas ini jadi tukang telik. Oh, Quran mengajarkan kita sebenarnya akan berlaku kiamat pada hari sekian dan sekian, pada tarikh sekian dan sekian, kerana pada surah sekian, pada tahun sekian, begini dan begitu. Macam-macam tafsiran daripada dulu sampai sekarang datang dari golongan yang asalnya golongan yang paling jahil dalam agama, dan mereka tak nak duduk bawah, mereka nak duduk ke atas. Akhirnya mereka level sama kononnya dengan orang yang faham bahasa Arab, dengan orang hafal Quran, orang yang begini. Mereka akhirnya kejahilan mereka dipatenkan. Mereka kata kita sama sebenarnya, kita berbeza hanya pada kumpulan-kumpulan Islam banyak. Maka kita perlu bertolak ansur. Sebab tu kumpulan inilah yang selalu ajak bertolak ansur di atas kejahilan mereka. Perkataan betul ansur, tapi sepatutnya tempat yang benar, tapi digunakan untuk mengiyakan kesesatan-kesesatan yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan mereka. Okey, kita balik kepada teks. Orang-orang yang tersesat adalah orang yang minim ilmu sekalipun sibuk beramal. Amal tanpa ilmu bagaikan berjalan tanpa mengetahui alamat ataupun peta dan navigasi perjalanan. Pada akhirnya hanyalah kesesatan dan kebingungan. Orang Nasrani memiliki karakteristik ini. Hal ini dipahamkan berdasarkan pada Al-Quran yang membahas tentang hakikat kenabian Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, jangan kamu melampau berlebih-lebihan dalam agama kamu tanpa petunjuk kebenaran, dan jangan kamu ikut ahwa'a qaumin qad dhallu, yang kamu ikut keinginan hawa nafsu golongan yang telah tersesat sebelum kamu. Wa adallu katsira, dan telah menyesatkan ramai manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka semua tersesat dari jalan yang lurus. Okey, ini semua kita baca sekilas je. Makna bahawa orang Yahudi dibenci dan dimurkai dan orang Nasrani adalah yang tersesat dapat ditemukan dalam penafsiran Nabi SAW terhadap kedua kata tersebut. Nabi bersabda, an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah SAW an qaulillah ghairil maghdubi alaihim qala humul yahudu waladdallin
qala an-nasara humud dallun. Adi bin Hatim kata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, ghairu maghdubi alaihim. Nabi berkata, humul yahud, mereka adalah golongan Yahud. Walad dallin, golongan yang sesat siapa ya Rasulullah? Nabi kata, an-nasara humud dallun. Nasrani adalah golongan yang ad-dallun. Okey. Ini adalah makna al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin berdasarkan kepada tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, penyebutan Yahudi sebagai percontohan dalam masalah penyimpangan dari jalur hidayah sebagai akibat dari kemalasan dalam beramal. Okey, saya ringkaskan kerana panjang. Okay. Secara umum, kenapa kumpulan Yahudi dikatakan sebagai al-maghdubi alaihim? Kerana mereka contoh. Nabi tafsirkan sini, tafsir dengan contoh. Golongan yang dimurkai Yahudi. Golongan yang sesat Nasrani. Tafsir dengan contoh. Kenapa Yahudi diambil sebagai contoh dan Nasrani diambil sebagai contoh dalam tafsiran Nabi SAW terhadap ayat ghairu maghdubi alaihim waladdallin? Sebab mereka adalah golongan yang paling zahir memiliki sifat tersebut dan mereka adalah golongan majoriti dalam kewujudan selepas umat Islam atau bersama kewujudan besar. Kumpulan yang wujud dalam agama ni sama ada Islam, ahli kitab atau golongan musyrikin secara umum. Ahli kitab bersama musyrikin, mereka lebih ramai. Namun dalam kalangan golongan selain pada agama Islam, golongan Yahudi dan Nasara adalah golongan yang paling ramai. Sampai sekarang terbukti mereka kumpulan yang paling ramai. Jadi Nabi bagikan contoh pada kumpulan ini kerana mereka paling ramai dan ajaran mereka itu tersebar luas, dikenali oleh pengikut mereka dan orang-orang yang tidak mengikuti mereka. Contohlah kita cerita tentang agama Kristian. Dikenali tentang Kristian, orang Islam pun tahu tentang Kristian, orang Yahudi pun tahu tentang Kristian, orang Buddha, Hindu semua tahu tentang Kristian. Berbeza daripada cerita tentang agama Sikh, agama Shinto, agama-agama lain orang tak kenal. Perlu orang tu kaji, belajar jauh. Sebab tu lebih mudah. Secara praktikalnya Nabi buat contoh, terutama orang Arab pada zaman tu, kalau cerita tentang Hindu, Buddha dan sebagainya, mana orang Arab faham, kenal macam mana Hindu, Buddha, mana semua sekali. Cerita berkaitan agama Shinto ke orang Arab zaman tu tak faham. Jadi nak faham ke orang Arab kenal, selain daripada mereka yang wujud kat dunia ni adalah golongan Yahudi dan Nasara. Jadi Nabi tafsirkan dengan tafsiran yang dengan memberikan contoh yang mudah difahami. Jadi Yahudi, siapa mereka? Golongan yang Allah murka dengan ciri-ciri yang disebutkan. Nasrani, golongan yang sesat dengan ciri-ciri yang dimaksudkan. Kalau bukan Yahudi Nasrani, tengok mereka berada di atas ciri-ciri yang mana satu. Kalau mereka memiliki ciri-ciri seperti Yahudi, mereka layak mendapat keberkahan Allah berdasarkan kepada ciri-ciri tadi dengan kadarnya. Banyak sangat tinggalkan kebenaran, tolak kebenaran atas hawa nafsu. Mereka akan dapat banyaklah kemurkaan Allah. Tolak sikit, dapat dengan kadarnya kemurkaan Allah. Seperti mana penolakan mereka terhadap kebenaran. Jadi contoh yang Nabi bawa, contoh yang praktikal, waktu Nabi SAW letakkan tafsiran pada al-maghdubi alaihim dengan dicontohkan golongan Yahudi, ad-dallin, Nabi berikan contoh golongan an-Nasrani. Dan sebelumnya siratal ladzina an'amta alaihim siapa? Golongan muslimin, orang yang ikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka yang berada di atas kebenaran. Sebab tu kalau ada orang bawa agama millah Ibrahim atas alasan untuk menggabungkan antara semua agama samawi, agama Islam, Yahudi dan Nasrani, golongan millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu famous di dunia Islam baru nak kembang sekarang. Mereka adalah pecahan daripada golongan Quranis, golongan anti hadis. Di kalangan golongan anti hadis ni ada lagi kumpulan yang mewujudkan mereka dengan nama millah Ibrahim. Seperti millah Ibrahim, mereka ajak semua, mereka cuba gabungkan, amalkan tiga agama, agama Yahudi, Nasrani dan agama Islam.
Asasnya kata berasal daripada Ibrahim. Di cara mereka, kononnya mereka nak damaikan. Oh, banyak sangat pergaduhan antara agama yang ada sekarang, kita damaikan dengan ikut agama Ibrahim. Ibrahim bukan bapa kepada Ismail yang jadi asas kepada agama orang Arab. Daripada Ismail lahirnya Nabi Muhammad. Ibrahim kan bapa kepada Ishak. Yang mana daripada Ishak lah datangnya semua nabi-nabi daripada Bani Israel, termasuk Yahudi dan Nasrani. Asal daripada Bani Israel. Jadi mereka nak gabungkan dengan letakkan millah Ibrahim, berlakunya perdamaian kat dunia semua. Ini semua adalah golongan yang sesat, yang menyesatkan, yang bernama millah Ibrahim. Sebab apa? Hakikatnya, apa yang mereka bawa, mereka ajak manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Macam mana mereka nak nisbahkan kesesatan kepada Ibrahim? Kalau betul-betul Ibrahim, Allah kata, "Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Allah sejak pada awal Allah jawab, Ibrahim bukan Yahudi. Allah tolak awal. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Bukan seorang Yahudi. Makana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Jadi kalau ikut millah Ibrahim, siapa? Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim kalau betul-betul nak ikut millah Ibrahim, bukan bawa kesyirikan Yahudi, kesyirikan Nasrani, bawa semua kesesatan yang ada. Nak ikut Ibrahim, walakin kana hanifan. Ibrahim seorang yang beragama Hanif, yang condong kepada kebenaran dan menjauhi segala kebatilan kaum Yahudi dan Nasrani. Menjauhi syirik. Musliman. Ibrahim seorang Muslim pada zamannya. Ajaran Ibrahim sama ajaran Nabi SAW. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukan dari kalangan orang-orang musyrikin. Kalau betul mereka jujur dengan makna millah Ibrahim, nak ajak orang kepada millah Ibrahim, bukan cara mereka. Kalau mereka jujur untuk agama yang benar, mereka bukan bawa kesesatan yang menipu atas nama Ibrahim. Ajaran Ibrahim yang turun adalah ajaran Hanifan Muslimah, ajaran Islam. Kalau nak kata millah Ibrahim, ajak masuk Islam. Inilah yang Allah kata. Tapi mereka bawakan dakwah, bawakan ideologi begini untuk sesatkan orang-orang yang jahil di kalangan umat Islam. Kononnya dengan menggabungkan tiga agama ini akan terzahirlah agama Ibrahim. Kononnya akan bergabungkan tiga, tidak berlaku pergaduhan. Hakikatnya inilah asas kepada pergaduhan di masa depan. Apabila tiga kumpulan berbeza, masing-masing akan berebut dan bergaduh dan digabungkan sekali, akan berlaku pertumpahan darah di masa depan atas dasar ini. Lebih baik kita jelas yang mana betul dan salah. Kita tahu ini yang Islam bawa, tahu yang Islam betul. Kemudian kita diajar bertoleransi ketika bermuamalah dengan kumpulan agama lain atau kumpulan sesat yang lain. Kita tahu yang mana betul salah. Daripada kebenaran tadi dicampur adukkan, dan inilah dia ideologi yang dibawa oleh ramai kumpulan dan Islam, dibawa oleh siapa? Orang-orang yang tak faham langsung bahasa Arab, orang yang tak pernah belajar langsung, orang yang tak pernah yang hafal Quran pun tidak, orang yang buka hadis pun tak kenal. Jadi oleh kerana mereka tak kenal hadis, mereka tak belajar semua sekali. Bukan mereka belajar hadis, mereka cukup tak kenal, kita anti hadis. Oleh kerana mereka tak kenal Allah, mereka tak kenal semua sekali, tak tahu bukti ajar tentang kewujudan Allah, okey, kita cukup ambil sebahagian ideologi atheism, pilih itu semua lagi. Kejahilan yang dinamakan inilah dia golongan ad-dhalin, golongan yang reda berada dalam kejahilan. Okey. Tapi satu perkara yang bahaya yang Nabi ingatkan. Zaman Nabi dah jelas dah. Al-maghdubi alaihim dikenali, ad-dhalin dikenali, dan siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang terselamat dikenali. Tapi Nabi bagi satu peringatan. Setelah agama tu zahir dan jelas di atas muka bumi, Nabi beri peringatan
An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kesusahan 65 bawah sekali. Qala latattabi'unna sunana man latattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Nabi bagi peringatan selepas jelas siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang Islam, agama kebenaran, ghairil maghdub, bukan orang-orang Yahudi, waladdallin, bukan orang Nasrani. Jelas. Nabi kata apa? Nabi kata la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Nanti di kalangan kalian, itu orang Islam sendiri, akan ikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah tersesat dengan agamanya. Umat Islam yang dah jelas kebenaran, dah tahu yang benar, Nabi kata suatu hari nanti di kalangan kalian akan ikut langkah-langkah mereka. Akan jadi pengikut kepada golongan Yahudi dan Nasrani yang telah tersesat tadi. Shibran bi shibrin. Tiap-tiap jengkal mereka bergerak, kalian akan ikut. Mereka berundur sejengkal, kalian pun berundur. Zira'an bi zira'in, satu hasta. Tiap-tiap hasta yang zira' ni satu depa, maaf. Tiap-tiap mereka gerak satu depa, kamu akan ikut. Ni zira'. Tak tahu satu depa macam ni. Ni zira'. Tak apalah. Satu zira'. Tengok terjemahan ni apa? Sejengkal demi sejengkal, sedepa, betul tak? Sedepa demi sedepa. Zira'. Hatta, sehingga Nabi kata, lau salaku juhra dabbin, kalau mereka masuk dalam lubang dab, badan besar tapi nak cuba juga nak masuk lubang dab, benda yang mustahil, benda yang paling bodoh, manusia nak masuk lubang dab, tak ada manfaat. Yang kedua memang tak mampu pun tidak, dan membahayakan. Nah, satu benda yang sangat mustahil. Kalau Yahudi buat macam tu, la sadaqtumu, maka orang yang ikut di kalangan kalian ada yang ikut mereka. Sahabat peliklah. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, ya Rasulullah, golongan yang dulu yang sesat ni, yang Tuhan hamba maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Qala faman. Dia kata siapa lagi? Jadi zaman kita, zaman orang yang pergi belajar dengan Yahudi dan Nasrani, agungkan Yahudi, agungkan Nasrani. Ada orang yang agungkan bila berlaku peperangan antara Yahudi dengan umat Islam di Palestin. Dia berbangga, dia rasa seronok dengan teknologi, sokong Israel kerana teknologi Israel lebih hebat diwujudkan budak-budak. Dia bukan sokong, dia tak, kebenaran tak ada nilai dia, siapa betul, siapa salah, siapa teraniaya, tak ada nilai pada sebagai orang. Dia tengok siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang ada tentera, siapa yang ada teknologi, kebijaksanaan. Dan ada pula pendakwah-pendakwah Islam yang kononnya jadi influencer untuk orang Islam, pergi ke Israel, buat tentang kelebihan Israel begini dan begitu, kelebihan sana sini. Ini suatu tindakan yang tidak bijak dalam memaparkan berita-berita berkaitan dengan al-wala' al-bara', berkaitan dengan Islam dan agama manusia. Orang Islam, saya minta maaf lah, ada seorang ni pergi kat Mekah, cuba cari kesalahan-kesalahan kat Mekah, kononnya boleh jadi wujudnya perzinaan ataupun wujudnya ni kononnya lah. Alasan mana? Tanya driver taksi. Taksi beritahu. Kat Mekah cari kesalahan, kekurangan kat Mekah. Sampai ke Israel, Masya Allah, lawatan secara rasmi di pihak rasmi. Pergi ke tempat-tempat begini, tunjukkan kehebatan, ditafsirkan ditafsirkan bahawa di Israel ini memiliki ini dan itu dan mereka bangsa yang bijak sana sini. Ketika ke Mekah, pergi cari budak-budak yang di tepi jalan taksi, tanya, cukup budak taksi beritahu sikit tentang berita, ada keburukan begini begitu. Itu dibawa dan disebarkan kepada masyarakat sampai kepada golongan Israel dan tempat-tempat ahli batin. Pergi lawatan secara rasmi, tengok di tempat-tempat rasmi.
Tak nak dengar suara-suara. Macam mana suara-suara orang awam dan sebagainya. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Sebab apa? Sangat rasa kagum dengan Yahudi Nasrani. Kagum. Dan Nabi kata akan ada golongan-golongan yang begini. Dan terakhir, kita tengok pada surah 66. Sebelum kita masuk 67 tu mungkin kita tangguh minggu depan. 66 last sekali. Penafsiran yang okey, saya ringkaskan. Jadi cara pertama ulama tafsir syarah macam Nabi kata al-maghdubi alaihim adalah golongan Yahudi dengan ciri-ciri Yahudi. Golongan al-waladdallin maknanya adalah golongan Nasrani dengan ciri-cirinya yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ciri-ciri orang Nasrani. Kalau nak cerita ciri-ciri Nasrani ni detail lah, sangat detail. Saya ada satu kitab ni khas untuk cerita ciri-ciri golongan Yahudi dan Nasrani saja. Tajuk bukan Yahudi saja. Ini Yahudi saja. Karangan Dr. Nuruddin Adil, Mujallah Al-Kitab. Ini sahaja baca dalam apa yang ditulis dalam kitab ni berkaitan dengan ciri-ciri Yahudi, kita akan nampak apa yang tercatat, apa yang dibawakan nas-nas berkaitan Yahudi, itulah yang berlaku pada zaman sekarang dan ciri-ciri orang yang kagum dengan mereka. Okey. Jadi ulama tafsir pertama, cara mereka ada dua cara mereka tafsirkan makna al-maghdubi alaihim wal-dhalin. Cara pertama mereka kata al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Dan wal-dhalin Nasrani. Maka disebutkan ciri-ciri mereka, kenapa mereka dikata al-maghdubi alaihim, kerana ayat Quran ada yang mengatakan ghadab. Mereka adalah golongan yang dimurkai. Nasara dengan ciri-cirinya kita akan tengok nanti dalam minggu depan. Kita akan tengok kenapa mereka dikatakan tersesat. Allah sebutkan secara detail. Al-Quran surah Fatihah adalah mukaddimahnya dan didetailkan pada ayat-ayat yang lain dan surah-surah yang lain. Ada sebahagian ahli tafsir yang memiliki kecenderungan cara tafsir yang berbeza. Mereka sejak awal mereka tak terjemahkan al-maghdubi alaihim dengan makna Yahudi dan ad-dhalin dengan Nasara. Bagaimana cara mereka terjemahkan? Mereka kata golongan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang tersalah dengan kesalahan yang zahir, iaitu golongan fasik. Orang yang al-maghdubi alaihim adalah golongan yang lawan Allah secara zahir. Ad-dhalin adalah golongan yang sesat dalam akidah. Siapa yang kata begini? Al-Imam Fakhrul Razi. Dan Imam Fakhrul Razi juga mengemukakan kemungkinan yang lain dalam tafsiran. Kata beliau, al-maghdubi alaihim orang-orang kafir. Ad-dhalin adalah golongan munafik. Sebab apa? Beliau beralasan susunan yang Allah sebut macam susunan surah Baqarah. Dan surah Baqarah Allah sebut Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sebut tentang al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai 5 ayat sampai akhir. Tentang golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian Allah masuk innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada kumpulan kedua, kumpulan Alkitab. Kemudian Allah mula cerita tentang golongan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Golongan munafik. Jadi Allah sebut al-muttaqin, golongan kafir, munafik. Maka susunannya kata Al-Imam Fakhrul Razi, siratal ladzina an'amta alaihim adalah golongan muttaqin, ghairil maghdubi alaihim ila innal ladzina kafaru, orang kafir, waladdallin adalah golongan munafik. Ini pandangan Al-Imam Fakhrul Razi. Jadi itu pandangan-pandangan yang wujud adalah menafsirkan makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma yang rajih mana, yang kuat mana? Pandangan, tidak ada pandangan lagi selepas Nabi dah tafsirkan. Rajihnya Nabi dah tafsirkan, kita terima tafsiran Nabi SAW dalam keadaan kita tidak menafikan apa yang disebutkan Imam Fakhrul Razi, namun apa yang disebutkan oleh selain Nabi diletakkan di bawah
ciri-ciri yang disebutkan tersebut diletakkan di bawah kata-kata Nabi SAW, dan tafsiran yang dibawa oleh Nabi itu lebih tepat, itu menafsirkan al-maghdubi alaihim sebagai golongan Yahudi kerana ciri-ciri mereka dimurkai. Mereka orang yang dimurkai adalah Yahudi. Sebab apa mereka dimurkai? Dan orang-orang yang orang-orang Nasrani, al-dhalin, golongan Nasrani, dan kenapa mereka dikatakan sebagai sesat? Untuk kumpulan ini kumpulan yang majoriti, manakala kumpulan-kumpulan yang lain mereka akan menerima kesesatan berdasarkan kepada sekiranya mereka mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Ini yang disebutkan juga oleh penulis. Sampai sini, insyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada muka surat 67, dan mungkin kita akan habiskan pertemuan depan dengan pada surah Fatihah. Banyak lagi sebenarnya, tapi kita nak berpindah pada surah lain insyaAllah. Dan saya akan kongsikan tajuk kitab, ataupun kalau kita nak beli, tak tahu lah macam mana, saya bincangkan dengan Profesor Datuk Shana insyaAllah. Cara ataupun dengan sama-sama ada cadangan. Buku tu kalau nak langsung dengan Datuk Abdullah sekalipun, tak apa, insyaAllah saya akan kontak dengan beliau. Saya pun banyak beliau hadiahkan buku-buku banyak, buku-buku yang menarik untuk kita bincangkan. Seorang yang sangat mahir dalam penulisan, insyaAllah. Okey, kita buka pada perbincangan dan soalan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Soalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya. Jadi kalau pada umumnya kita nak katakan bahawa ghairil maghdubi Yahudi dan ad-dhalin Nasrani, tak boleh gitu? Boleh? Boleh ya? Itu yang Nabi kata. Itulah tafsiran dan hadis Adi bin Hatim yang kita baca tadi. Golongan yang dimurkai adalah golongan Yahudi. Golongan Nasrani adalah golongan al-dhalin adalah golongan Nasrani. Ustaz. Okey. Okey, nanti kalau orang tanya kenapa? Baru kita buka pada ayat Quran yang lain. Ayat Quran berkaitan dengan Yahudi dengki dengan Nabi SAW, dengki dengan Islam. Yahudi melakukan syirik dalam agama mereka. Yahudi tutup kebenaran. Yahudi, dan Allah sebut faba'u bi ghadabin ala ghadab. Allah murka kepada mereka di atas kemurkaan yang sedia ada, Allah murka lagi. Mereka buat suatu kesalahan demi kesalahan akhir ghadab. Jadi kalau nak syarahkan kenapa Yahudi, inilah dia Allah sebut. Jadi golongan yang lain, habis orang bukan Yahudi tak kena ke? Tak, sama. Apabila mereka ikut jejak Yahudi. Okey. Nasrani, kenapa begitu? Bila mereka ikut jejak Nasrani. Orang selain Nasrani dapat mereka juga digelar dengan golongan ad-dhalin sekiranya mereka ikut jejak golongan Nasrani. Iaitu patternkan kejahilan. Mudahnya macam itulah. Jadikan kejahilan. Mereka jahil dan mereka kekal untuk kejahilan. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbalik pada semalam tu Ustaz. Saya pun takut sebab anak buah saya tu dihantarkan dalam grup yang ada yang orang kecil, orang tua. Saya kata kenapa keadaan ni berlaku dalam sini, takut jadi apa-apa pemahaman dan ikutan. Tu yang saya tanya Ustaz tu. Jadi perkara tu sebenarnya membahayakan untuk akidah dah Ustaz ya? Sangat-sangat bahaya. Dan kumpulan ini bergerak aktif sekarang. Bergerak aktif. Kumpulan ni saya dah ada pengalaman tahun 2017. Saya pernah buat pertemuan dengan mereka, malah sebahagian pengikut-pengikut mereka lah di Bukit Jalil. Itu saya boleh buat kesimpulan, semuanya orang-orang jahil yang tak tahu bahasa Arab. Dan mereka ketika mereka cara dan nampakkan ilmiah ialah mereka pergi kat buku-buku pendakwah-pendakwah ustaz-ustaz yang ceritakan bila ayat Quran, mereka kata surah 2 ayat 18. Jadi kata seperti mana firman Allah Subhanahu taala dalam surah 2 ayat 18. Kita pun jadi kata kalau ustaz mahir tahun Al-Quran, surah 2 ayat 18 ni surah apa? Dia kata. Jadi dia bukan sebab apa? Punca dia hafal nombor surah dan nombor ayat
sebab dia tak pandai baca Quran. Itu yang saya kata cuba bacakan. Bila dia kata je tu surah 2 ayat 18, saya tahu masaluhum kama sadadis qadana. Tapi cuba awak bacakan. Masa tu terdiam. Saya kata jangan kerana kamu jahil, tak tahu baca, kamu nampak hebat dengan tunjuk sebutkan nama surah, dengan sebutkan nombor surah dan nombor ayat, sedangkan nama surah pun kamu tak tahu. Jadi dia hafal, kumpulan ni dia ajar, dia ada buat TOT, training for trainers, dan ajak akan rekrut budak-budak baru ramai masuk, terutama budak-budak remaja, budak-budak silat dan sebagainya. Dan ramai budak-budak yang ikut. Jadi cara bercakap tu sama dia, nampak macam hebat lah. Kebetulan saya jumpa dengan yang agak hebat juga, kononnya tahu macam-macam. Dan tak ada cara lain kecuali kita tunjukkan kebodohan dia di depan pengikut dia sendiri. Walillahilham, kumpulan ni berapa orang, ramai jugalah di kalangan mereka yang ikut sampai sekarang. Masih lagi kami ada perjumpaan, perbincangan kumpulan kecil di surau, satu surau di sana untuk bincang. Dan saya pun takut lepaskan budak-budak ni, masih budak-budak muda sebagainya. Alhamdulillah mereka sebahagiannya faham kembali kepada kebenaran. Tapi memang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting penekanan tentang akidah. Sebab budak-budak kita seronok nak ikut benda-benda yang satu mudah. Mereka ni apa arti golongan anti hadis? Kalau mereka anti hadis, saya tak perlu beramal Islam pun. Sebab takkan mampu seseorang beramal dengan agama Islam kecuali ikut sunnah Nabi. Allah suruh solat. Macam mana nak solat? Takkan jumpa dengan detail dengan Al-Quran. Mana jumpa by word cara rokok. Allah suruh rokok. Tapi apa arti rokok? Kecuali kita tengok sunnah Nabi. Allah suruh sujud. Kita tak tahu macam mana sujud. Kecuali juga sunnah Nabi. Allah suruh solat. Kita tak tahu macam mana solat. Kecuali ikut sunnah Nabi. Kecuali ikut hadis. Solat berapa waktu? 5 waktu. Ikut pada hadis. Quran tak sebut 5 waktu. Berapa rakaat? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Quran tak sebut. Tapi ada dalam hadis Nabi. Jadi golongan Quran ni, sekolah anti hadis ni, apa yang mereka buat? Hakikatnya mereka, ajaran ini dibawa oleh golongan anti-Islam. Jadi mereka beramal, tak payah solat, tak apa. Akhirnya, kumpulan ini adalah tangga kepada kumpulan batiniah. Akhir sekali solat dengan niat. Solat dengan niat. Dan bukan habis kat situ saja. Tiap-tiap yang mereka lakukan, tiap-tiap kejahilan yang mereka bawa ayat Quran dan hadis yang tertentu. Kata anti hadis, tapi untuk lawan Islam, mereka ada ayat Quran, mereka bawa hadis, kononnya menyokong pandangan mereka adalah agama yang benar. Dan mereka sangat sibuk cerita tentang penyucian jiwa. Hati yang suci. Hati yang bersih. Apa maknanya? Orang-orang yang menyalahkan pihak lain, mereka adalah golongan yang hatinya busuk, suka su'uzan. Jadi ustaz-ustaz yang menegur kebenaran, mereka kata tengoklah perangai mereka. Su'uzan dengan manusia, menyangka manusia berada dia sahaja yang betul. Ini yang masuk ke budak-budak. Betul juga ustaz yang saya salahkan orang. Ustaz dia kata ni salah tu salah. Dia tak tengok Quran Sunnah sebagai dasar. Dan orang awam diajarkan dengan benda ni. Ustaz-ustaz yang cerita tentang Al-Quran, tentang Sunnah dimusuhi. Yang bawa dalil ke ajak manusia kepada kebenaran dimusuhi. Kononnya ustaz ni hatinya busuk, suka pecah belah masyarakat, begini dan begitu. Dia tidak tengok kepada apa yang Nabi kata. Mereka tak tahu. Yang mereka tengok satu. Siapa sahaja yang cerita tentang salah orang, saya tak suka. Saya suka salah orang. Ya, betul lah cerita salah orang tu salah. Benda yang tak betul. Tapi kita tengok pada konteks. Keadaan begini, diambil kesempatan untuk memburukkan orang-orang yang melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Diburuk-burukkan. Maka mereka ni sangat benci kepada ustaz-ustaz. Dan jangan terkejut, mereka sanggup bunuh sebahagian daripada pendakwah, sebahagian berlaku negara luar. Sanggup bakar kereta dan juga memusuhi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Kerana pada pandangan mereka, orang-orang yang menyalahkan pihak lain, walaupun dalam bab akidah mereka tersesat sekalipun, siapa sahaja yang menyalahkan orang lain, mereka hatinya busuk. Ini yang ada ke idea dia orang. Mereka semua bawa idea yang sama. Jadi mereka ajak pada apa?
ajak kepada, kumpulan ni lah yang ajak kepada Islam liberal, millah Ibrahim, ajak pada Quranis, ajak kepada bertolak ansur antara ni, ajak nampak macam cantik. Jadi zahirnya dinampakkan mereka ni golongan tolak ansur dan golongan sesat ni golongan yang jumud, golongan yang jahil, golongan yang tertipu dengan pandangan sendiri. Inilah gaya pemikiran, dan budak-budak yang tak ada dasar yang kuat, yang tidak dalam majlis ilmu pun tak hadir dan sebagainya, bukan budak-budak, orang tua-tua, malah bukan sebagai tutup, sebahagian orang-orang yang mempunyai jawatan-jawatan yang besar juga terlibat kerana faktornya tidak hadir dalam majlis ilmu dan jahil dalam masalah agama. Jadi berdoalah supaya Allah selamatkan daripada pemikiran-pemikiran yang begini. Dan kalau bukan mudah. Mereka bawa syubhat yang terlalu banyak yang menyebabkan kita yang mengetahui kebenaran memang kena kerja lebih. Memang terpaksa kita jadikan diri kita cakap pihak yang akan dimusuhi, akan dibenci oleh orang-orang begini. Dan mereka sangat benci sebenarnya bagi ustaz-ustaz yang suka cerita tentang perkara ini. Memang nampak kebencian. Sampai ke tahap mereka nampak muka depan kita, mereka nak ludah. Tweet macam tu je. Ini yang berlaku masyarakat kita sekarang. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Betul itu, kita beramal dan berilmu sentiasa hingga ke akhir hayat Ustaz ya. Ya betul. Sedih saya Belajar. dengar. Saya kena beritahu anak buah saya, sedih saya. Saya takut sendiri kalau anak saya mendengarnya dan tidak cukup ilmu. Masya Allah. Kita sedih. Ya, Pemikiran masuk dalam masyarakat kita dengan budak-budak yang baik sebenarnya. Budak-budak yang baik. Ya, betul. Budak-budak nak bertolak ansur, budak-budak yang, tapi begitulah. Syaitan dia membisikkan suatu benda yang buruk, dia akan hiaskan, Allah kata zukhruful qaul, dia akan hiaskan kata-kata yang sangat baik. Saya bagi contohlah. Solat, orang yang solat dengan niat, kita nampak macam kelakar, tapi bagi dia orang tak. Dia orang bawakan dalil-dalil Quran dan hadis Nabi untuk mengiyakan apa dia orang kata. Dia kata kalau solat, kita solat macam mana orang Melayu duduk solat, orang Malaysia duduk solat, atau orang Arab duduk solat, duduk tonggeng menonggeng, kata rukuk sujud itu solat, itulah sebabnya orang jadi riak, sebab menunjuk. Jadi kalau yang ada bahasa Arab sikit, dia kata itu perbuatan solat seperti mana dibuat oleh ramai orang, ada ta'alluqnya dengan mata manusia, ada ta'alluqnya dengan perbuatan, dan perbuatan dilihat oleh mata manusia. Kalau manusia baca Al-Quran atau baca zikir, dia qauliyah, dia ada ta'alluqnya dengan sama' manusia, dengan perdagangan manusia. Inilah yang dinamakan sebagai riya, inilah yang dinamakan sebagai sum'ah. Jadi dia kata solat kita ni riya dan sum'ah. Solat yang betul-betul ikhlas kerana Allah, solat dalam hati. Orang pun tak tahu, hati kita, sucikan hati tanpa perlu menunjuk-nunjuk, tanpa perlu baca kuat-kuat, tak perlu menghukum orang lain. Ini husnuzan. Masing-masing solat dalam hati, sucikan hati, bersihkan hati dan tidak menyangka buruk dengan orang lain. Ini pemikiran golongan-golongan ini. Alhamdulillah. Jadi cara mereka bentangkan syubhat bukan mudah. Kita nampak macam sesat. Memang kena belajar. Sebab tu kita memang kena ada pendakwah-pendakwah yang memahami perkara dengan lebih mendalam. Supaya kita dapat terjun ke masyarakat ataupun anak-anak remaja yang membesar ni. Mereka sekarang terima bukan daripada kita. Dia tak hadir kelas kita, tapi dia sentiasa search dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Insta. Mereka ada kumpulan-kumpulan WhatsApp yang tersendiri. Di maklumat kita tak sampai pada mereka. Jawapan kita tak sampai pada mereka. Dan mereka bila nampak kita, dia nampak aku hormat dia sebab dia mak aku. Tapi tak tahu apa pun. Dia yang anggap kita sebagai jahil. Aku hormat dia sebab duduk kat sekolah tu ustaz aku. Tapi tak ada apa-apa lah ustaz ni. Jadi benda ni perlu balance. Yang terlalu dalam keadaan yang sama, yang ta'assub pada ustaz, pada syekh, pada ni, pakaikan segala nama walaupun yang batil dibawa sekali. Pada masa sama, kumpulan satu lagi yang memperolok-olokkan pendakwah-pendakwah dan sebagainya di atas kejahilan mereka. Dua kumpulan ni
betul lah. Tolong inilah dia gambaran kepada al-maghdubi alaihim ad-dallin. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah soalan lain. Ustaz, saya tanya sedikit lagi Ustaz. Silakan. Kalau kita berzikir kan Ustaz, kan berjalan subhanallah, alhamdulillah, yang ada sebut nama Allah tu, kalau kita belajar untuk mengaji, ada 2 harakat di depan tu kan, panjangkan. Dan macam mana dengan orang yang berzikir laju tu Ustaz, subhanallah. Adakah tercapai dengan apa yang kita masukkan ataupun ada lagi ulasan lain, zikir lain dan beribadah lain? Okey. Terima kasih Ustaz. Dalam Al-Quran ada kaedah pembacaan Quran, hukum yang tersendiri. Untuk zikir biasa ada hukum tersendiri, iaitu zikir yang difahami maknanya. Tak perlu kita nak panjangkan 6 harakat, 4 harakat, tapi dengan yang difahami maknanya itu zikir dengan kadar yang asal. Yang kadar asal artinya apa? Mad asli tak boleh lah, tak dibuang. Ada mad asli, ada kita belajar ada mad asli dengan far'i. Asli itu tak dibuang. Dia memang asli wujud dalam bahasa Arab. Kalimat mad far'i, mad yang panjang pendek yang sampai mana kita cerita tentang mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan sebagainya, cerita tentang hukum-hukum mad secara detail. Yang tambah itu ialah tahsin, itu untuk memperelokkan bacaan supaya nampak lebih elok. Bacaan seperti mana Nabi baca. Tapi kalau untuk kadar selain daripada Quran, kita ambil yang asal tadi. Mana kata subhanallah, subhanallah. Tak perlu kat hujung tu kena mad arif sukun. Subhanallah. Tak perlu. Dan satu benda penting juga, kadang-kadang ada kumpulan yang nak tajwidkan Quran secara detail, hukum-hukum tajwid dibawakan, sampaikan ada satu klip video tunjukkan ada nak katanya baca tahiyat ramai yang tak sah sebab tak ikut tajwid, detailkan tajwid. Hakikatnya selain daripada Al-Quranul Karim, kita baca dengan lafaz yang jelas difahami dalam bahasa Arab. Jangan salah huruf yang menyebabkan tertukar makna, itu yang penting. Jangan salah baris juga tertukar makna, baris kena betul, huruf kena betul, panjang pendek yang asas tu perlu betul. Tapi tidak perlu detail sehingga semua hukum-hukum tajwid dipraktikan dalam bacaan tersebut. Kalau nak praktis tak ada masalah. Nak praktis untuk tak ada masalah, tapi bukanlah satu perkara yang dituntut ketika kita dapat pahala lebih. Tak, praktis itu kesempurnaan dalam bahasa je lah. Asas kepada zikir ikut kaedah bahasa Arab, iaitu zikir kita difahami, tidak lari daripada bahasa. Tak lari daripada bahasa Arab, lafaz zikir yang Nabi ajar dan dipahami bacaan tersebut, itulah cukuplah, itu saja. Allah. Kalau orang yang tak belajar, yalah macam saya belajar orang awam ni, kalau Ustaz belajar sepenuhnya hal-hal agama memang faham dan sentiasa terbawa kan. Kalau macam saya mengakui tak belajar dan tak rajin bertanya, pasti akan keliru dan juga tertanya-tanya. Alhamdulillah saya boleh bertanya dan syukur alhamdulillah saya jumpa Ustaz dalam grup mengaji ni. Terima kasih banyak Allah, ya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, insyaAllah kita serah semula pada Prof. Kita Prof kita 10 minit insyaAllah. Prof Syaran ada situ? Okay, kalau Prof tak ada, kita tutup untuk sesi. Subhanakallah. Kita tutup dulu insyaAllah. Mungkin tak ada soalan yang lain. Saya tak nampak ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.